Minggu lepas, Yang Berhormat dari Pasir Mas berkata bahawa syarat-syarat yang dikemukakan oleh pelbagai pihak bagi menyokong Belanjawan 2021 ini bagaikan syarat Puteri Gunung Ledang, iaitu dan saya memetik kata-kata beliau, syarat itu bukan dengan tujuan untuk pinangan itu diterima, tetapi signal bahawa pinangan itu ditolak. Sebenarnya Tuan Yang di-Pertua, mengikut sejarah Melayu ataupun Sulalatus Salatin, apabila mendengar syarat Puteri Gunung Ledang tersebut, Sultan Mahmud Shah yang meminang berkata bahawa baginda boleh bersetuju dengan syarat-syarat luar biasa seperti Jabatan Emas, Jabatan Perak, hati nyamuk 7 dulang, hati kuman 7 dulang, air mata 1 tempayan, air pinang muda 1 tempayan. Semua itu okey. Kecuali satu saja syarat yang tidak boleh terima, iaitu darah puteranya sendiri, 1 mangkuk itu, tiada sampai hatinya. Tuan Yang di-Pertua yang saya hormati, negara kita kini berada dalam satu keadaan yang luar biasa. Dan keadaan yang luar biasa memerlukan langkah-langkah luar biasa untuk menananginya. Saya tidak rasa syarat yang dibangkitkan oleh pembangkang, termasuklah lanjutan moratorium secara automatik, peningkatan bantuan kebajikan sehingga RM1,000 sebulan, pemansuhan jasa dan sebagainya ialah syarat Puteri Gunung Ledang. Namun, hakikatnya ialah dalam keadaan luar biasa ini, kerajaan harus bersetuju wa-ima syarat Puteri Gunung Ledang sekalipun sekiranya betul-betul ikhlas hendak meluluskan satu belanjawan perpaduan demi kebajikan rakyat. Kecualilah kalau kerajaan tak sampai hati melihat bank berkorban RM6.4 bilion selepas untung RM32 bilion tahun lepas untuk lanjutkan moratorium. Tak sampai hati darah anak raja semangkuk itu. Di sini, kerajaan sebenarnya perlu meletakkan kepentingan rakyat dan perniagaan kecil sederhana Malaysia sebagai asas pertimbangan Belanjawan 2021 dan bukan kepentingan korporat semata-mata. Belanjawan 2021 sepatutnya menjadi perisai ekonomi kepada semua lapisan masyarakat Malaysia. Tuan Yang di-Pertua, sebelum ini saya telah mengemukakan 10 cadangan kepada Kementerian Belia dan Sukan secara terbuka. Dan oleh kerana masa tak cukup, saya hanya akan mengetengahkan 5 cadangan utama di sini. Namun saya berharap KBS dan juga kementerian-kementerian yang berkaitan akan mempertimbangkan keseluruhan 10 cadangan saya itu setiap satu dengan serius. 5 cadangan utama saya ialah, nombor 1, melanjutkan moratorium pembayaran balik PTPTN selama 6 bulan selepas Disember 2020 dan menyelaraskan semula hak gaji minimum kepada RM4,000 sebulan sebelum pembayaran balik PTPTN bermula. Kedua, pelepasan cukai pendapatan bagi pembelian komputer dan alat bantuan pembelajaran atas talian sehingga 2 orang anak setiap keluarga atau isteri rumah. Ketiga, memperluas geran khas prihatin RM3,000 one-off untuk merangkumi golongan belia yang berminat dan serius untuk memulakan perniagaan kecil. Yang keempat, geran khas one-off sehingga RM100,000 untuk persatuan-persatuan belia kebangsaan di bawah naungan Majlis Belia Malaysia bagi aktiviti belia berkaitan pengurusan COVID-19. Yang kelima, geran khas one-off sehingga RM100,000 kepada Persatuan Sukan Kebangsaan serta peruntukan RM3 juta kepada Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan YAKIB bagi memperluas jaringan keselamatan dan kebajikan bekas atlet negara. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada rakan saya yang berhormat Menteri Belia dan Sukan, orang Pulau Pinang juga, yang atas usaha beliau untuk mendapatkan peruntukan RM20 juta di bawah tekun sebagai dana pinjaman mudah untuk industri sukan. Saya berharap agar butiran dana tersebut boleh diumumkan secepat mungkin kerana industri sukan sudah tenat dan amat memerlukan bantuan segera. Saya juga berharap bahawa jumlah peruntukan dana tersebut boleh dinaikkan, ditambah kepada sekurang-kurangnya RM100 juta. Kerajaan perlu menyelamatkan sektor belia dan sukan. Saya perhatikan bahawa dalam anggaran perbelanjaan persekutuan, peruntukan untuk KBS telah dipotong hampir 20%. Ini bukan masanya untuk pemotongan perbelanjaan bagi sektor belia dan sukan. Jangan kita salah faham bahawa peruntukan kepada sektor belia hanya sekadar untuk buat event. Hakikatnya, banyak persatuan belia yang melaksanakan program sukarelawan masyarakat, contohnya kaunseling, tuition percuma, program kesihatan, khidmat masyarakat di kawasan kampung dan desa dan sebagainya.
Semasa krisis, termasuklah bencana dan termasuklah sepanjang musim COVID-19 dan PKP ini, banyak persatuan-persatuan belia setempat telah memainkan peranan yang penting membantu masyarakat di kawasan masing-masing. Semua ini bukan sahaja membantu kerajaan meringankan beban masyarakat, malah mengasah aktivisme belia. Saya berpendapat bahawa dalam 8 bulan ini, sektor belia dan sukan telah dianaktirikan. Kerajaan nampaknya cenderung mengambil jalan mudah tanpa memberikan penyelesaian yang berkesan. Contohnya, Piala Malaysia yang telah ditunda-tundakan dan kemudiannya dibatalkan walaupun Menteri Belia dan Sukan sendiri telah membuat rayuan kepada Majlis Keselamatan Negara. Gara-gara harimau kumbang semakin kencang, Piala Malaysia pula dibatalkan. Haria, Penang Haria. Sebenarnya, Piala Malaysia hanya tinggal beberapa perlawanan sahaja. Kerajaan boleh saja menetapkan perlawanan-perlawanan ini diadakan di negeri-negeri hijau, di Kelantan, Pahang, Perlis, dianjurkan tanpa penonton dan para pemainnya boleh diasingkan dalam gelembung sukan ataupun sports bubble dengan izin sepanjang musim selain pelaksanaan SOP-SOP yang lain. Strategi sebegini sebenarnya telah dilaksanakan dengan jayanya di luar negara. Malah atlet-atlet kita, atlet negara kita di Bukit Jalil, mereka juga berlatih dalam sports bubble selama tempoh wabak ini. Ya, memang mudah dan senang kalau kerajaan tutup dan batalkan semua benda. Tapi kita tak boleh ambil jalan mudah. Rakyat perlukan kepimpinan dan penyelesaian yang lebih strategik, bukan kerajaan yang mengambil jalan mudah. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya saya mendapati bahawa di sekurang-kurangnya 9 kementerian, emolumen untuk penjawat awam dan kaki tangan kontrak telah dipotong. Manakala di kementerian-kementerian yang lain, emolumen penjawat awam untuk agensi-agensi penting juga dipotong. Malah Jabatan Perkhidmatan Awam JPA sendiri terkesan. Di KBS contohnya, bagi pembangunan belia dan sukan, emolumen telah dikurangkan hampir 6 juta ringgit. Sebahagian besarnya merangkumi pemotongan emolumen di Jabatan Belia dan Sukan Negara, iaitu hampir 5 juta ringgit. Adakah ini bermaksud bilangan penjawat awam di JBSN, Jabatan Belia dan Sukan Negara, akan disusutkan dan kebajikan mereka turut akan dikurangkan? Kerajaan tidak sepatutnya mengambil kesempatan krisis ini untuk memecat penjawat awam kita walaupun pekerja kontrak sekalipun, dan tidak boleh membekukan sebarang kebajikan pekerja kepada mereka. Bagi Kementerian Dalam Negeri pula, emolumen dikurangkan sebanyak 58.6 juta ringgit. Di masa anggota polis kita dikerah ke barisan hadapan bekerja keras melindungi rakyat, emolumen polis telah dikurangkan lebih kurang 124 juta ringgit. Dalam kementerian yang sama, emolumen untuk aktiviti pembanterasan dadah di bawah agensi anti dadah kebangsaan dipotong sebanyak lebih 13 juta ringgit. Apakah justifikasi untuk pemotongan emolumen penjawat awam termasuk pekerja barisan hadapan sebegini rupa? Saya khawatir, Tuan Yang di-Pertua, bahawa pemotongan emolumen penjawat awam ini merupakan petanda bahawa bilangan penjawat awam bakal dikurangkan, dan bagi mereka yang mampu mengekalkan kerja mereka, mereka akan dinafikan pelbagai tuntutan dan kebajikan sebagai penjawat awam. Dalam pasaran kerja yang lembap, saya menyaran agar kerajaan tidak memecat penjawat awam atau mengurangkan hak mereka. Malah saya mencadangkan agar kerajaan persekutuan mengikut langkah kerajaan negeri Pulau Pinang, contohnya di mana walaupun dengan sumber yang amat terhad, kerajaan negeri telah mewujudkan 1,000 jawatan digital coaches ataupun jurulatih digital yang turun ke komuniti untuk menggalak, mempromosi dan membimbing masyarakat setempat beralih ke arah pendigitalan. Banyak urusan norma baru memerlukan kaki tangan tambahan. Contohnya, memastikan penjarakan sosial dan pematuhan SOP di tempat-tempat awam dan sebagainya. Kerajaan boleh mengambil kesempatan ini untuk bekerjasama dengan kerajaan negeri bagi membantu mewujudkan peluang pekerjaan sementara ataupun tetap membantu mereka yang kehilangan kerja. Justru itu saya cadangkan agar kerajaan memperuntukkan 100 juta ringgit kepada setiap kerajaan negeri sebagai dana khas pengurusan COVID. Ini bagi membolehkan setiap negeri menanangi masalah unik berkaitan COVID-19 di kawasan masing-masing dengan lebih berkesan. Saya nampak
kerajaan akan melaksanakan program MyStep. Idea yang bagus, tetapi apakah roadmap kerajaan ke arah pelaksanaannya? Berapa lama perlu ditunggu sebelum 50,000 pekerjaan dalam sektor awam dan GLC berjaya diwujudkan, dan apakah gaji yang bakal ditawarkan? Jika dilihat daripada peruntukan 700 juta tersebut, secara puratanya 50,000 pekerjaan itu hanya akan membayar gaji lebih kurang RM1,160 sebulan untuk setahun. Dengan pengangguran mencecah 1 juta orang dan kemungkinan penjawat awam, terutamanya kaki tangan kontrak yang bakal diberhentikan, penyelapan 50,000 orang ke dalam sektor awam dan GLC tidak akan mampu mendatangkan impak yang besar jika ia berjaya dilaksanakan sekalipun. Jangan macam Puteri Gunung Ledang. Orangnya cantik dipandang tapi malangnya pantang dipinang. Jangan buat pengumuman serba indah tetapi tidak mendapatkan faedah kepada rakyat. Dalam cerita Puteri Gunung Ledang dalam sejarah Melayu, ini dikatakan kerja sia-siar mengejar bayang-bayang. Kuning ledang bagai dikarang, riang-riang disambar wakap. Hairan memandang dunia sekarang, bayang-bayang hendak ditangkap. Masalahnya, cadangan oleh pembangkang bukan syarat Puteri Gunung Ledang. Kita mahukan yang terbaik untuk rakyat dan negara tercinta. Masalahnya ialah belanjawan yang dibentangkan itu, belanjawan Puteri Gunung Ledang. Jangan pula kecam dan ugut pembangkang untuk luluskan satu belanjawan dengan jasa 2.0 dengan pelbagai peruntukan untuk kerja-kerja propaganda politik, sama ada jasa tadi ataupun penggerak komuniti tempatan, projek khas berbilion ringgit. Kerajaan kini seakan-akan overconfident dengan izin dan tidak mengendahkan titah nasihat Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk jangan bermain politik dan berusaha meluluskan belanjawan perpaduan demi rakyat Malaysia. Ingat amaran Puteri Gunung Ledang dalam sejarah Melayu. Dang nila memangku puan, berembang buah pedada. Adakah gila bagimu tuan, burung terbang dipibiskan lada. Burung masih belum tertangkap, tapi dapur sudah menumbuk ramuan. Belanjawan belum diluluskan, kerajaan sudah berangan-angan memakai belanja untuk kepentingan politik sempit. Kerajaan harus ikhlas dalam usaha menyatu padukan ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini untuk meluluskan satu belanjawan perpaduan yang mampu menjadi perisai ekonomi kepada rakyat Malaysia. Bukan potong emolumen pejabat awam, bukan potong emolumen polis, barisan hadapan, bukan abaikan sektor belia dan sukan, bukan bentang belanjawan jasa 2.0 dan jauh sekali satu belanjawan Puteri Gunung Ledang yang indah khabar dari rupa. Belanjawan kali ini mestilah benar-benar meletakkan wang ke tangan rakyat dan perniagaan kecil dan sederhana Malaysia. Biar kita seluruh Dewan Yang Mulia ini, tak kira daripada parti mana, kita ketepikan politik. Kita ambil panduan dan juga titah nasihat Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ini juga merupakan aspirasi rakyat di luar sana. Kita ketepikan politik, kita fokus kepada melindungi nyawa, menyelamatkan mata pencarian dan memulihkan semula kualiti kehidupan rakyat Malaysia yang sudah terjejas hampir 10 bulan, 11 bulan ya, dengan keadaan wabak COVID-19 ini. Saya percaya kalau kerajaan betul-betul ikhlas dan jujur ya, ingin meluluskan satu belanjawan demi kepentingan rakyat, maka ambillah cadangan-cadangan yang telah saya kemukakan tadi, termasuklah cadangan-cadangan yang telah dikemukakan oleh rakan-rakan seperjuangan saya dalam Dewan Yang Mulia ini. Sebab akhir sekali, apa yang kita nak ialah untuk meluluskan satu belanjawan perpaduan, bukan belanjawan politik ataupun belanjawan pilihan raya ataupun belanjawan Puteri Gunung Ledang demi kepentingan rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih.